الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي أنعم علينا الإيمان والإسلام، ونسأله أن يعطينا الاستقامة إلى يوم آخر حياتنا إن شاء الله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberi kepada kita istiqamah, kekal di atas iman dan Islam ini sampailah kepada mati kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah sebut, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi seorang Islam, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, jagalah iman, jagalah akidah, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyengutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, supaya kita mati di atas kalimah tauhid dan di atas qaulun sabit la ilaha illallah insya-Allah. Kita berada di hujung hadis yang berapa? Yang ke-19. Kita berada di penghujung hadis yang ke-19. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ibnu Abbas beberapa perkara. Antaranya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ibnu Abbas, mengajar Ibnu Abbas supaya jagalah Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah menjaga kita. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan dapati Allah berada di hadapan kita. Bila kita nak minta, ni makna mafhum hadis direct kepada Ibn Abbas. Bila kita nak minta, mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita nak mohon pertolongan, mohonlah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya seluruh umat ini mereka berkumpul untuk beri satu manfaat kepada kita, mereka tidak akan dapat memberi apa-apa manfaat kecuali manfaat itu telah pun ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sekiranya umat ini keseluruhannya berkumpul untuk memudaratkan kita dengan sesuatu, mereka juga tidak mampu untuk memberi apa-apa mudarat, melainkan mudarat yang telah pun ditulis, yakni ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terangkat dah pen dan kering dah muka surat ni. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain selain daripada Imam Tirmizi, jagalah Allah, pasti kamu dapati Allah berada di hadapan kamu, dan kenalah Allah Subhanahu wa taala pada masa senang, pada masa lapang. Pasti Allah akan kenal kamu pada masa susah.
Ini tajuk kita malam ni ialah kenalah Allah, ta'arraf 'ala Allah fi raha. Kenalah Allah pada masa senang, pada masa lapang, pada masa senang. Ya'rifka fi syiddah. Pasti Allah kenal kita pada masa kita mendapat susah. Tajuk kita malam ni, kenalah Allah pada masa lapang. Dalam satu riwayat yang lain daripada Tirmizi, sebagaimana yang saya sebut tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan pengajarannya kepada Ibnu Abbas, iaitu peliharalah Allah, nescaya engkau dapatinya berada di hadapan engkau, menyertai dan menolong engkau. Dan kenalah Allah pada masa lapang, nescaya ia kenal engkau pada masa susah, dikala engkau sedang menghadapi perkara yang sukar. Kita manusia memang tak lari daripada masa getir. Tak, senanglah warna-warna pun dia ada masa turun. Dia naik, habis ke puncak dia akan turun. Turun itulah sebenarnya susah. Susah. Susah itu pula bergantung kepada qada masing-masing. Tak, qada masing-masing. Ada orang tak makan 3 hari, ada benda-benda tak usah lagi. Ada orang 3 hari tak makan, tak usah lagi. Ada orang sehari tak boleh makan, susah dah. Dia bergantung kepada kekuatan seseorang itu dalam kehidupan dia. Allahumma salli ala Muhammad. Dah, kita kat Malaysia ni kalau jalan kaki, Allahu akbar. Kat Palestin tu warna kamu. Dah, susah. Kita tengok susah, tapi dia biasa je kehidupan dia. Sebab itu ada orang kata, kalau ambil anak Palestin buat hari sini, dogok jadi. Dah, ambil anak orang Palestin buat hari Malaysia ni, dia lembek dia. Pasal apa? Sebab kat dia kerah, kehidupan dia kerah. Dah, orang mari sini lembek, buat pergi ke Palestin balik dogok. Dah, orang mari Malaysia boleh 3-4 tahun, 5 tahun, orang balik tak boleh perang orang Yahudi dia. Dah, maknanya kekalkan mereka duduk sana, bagi duit je, bagi duit. Sumbangan kita sambung, salurkan sumbangan supaya dia boleh hidup, maknanya. Orang mari buat lembek dia, lembek dia. Biar kekal tu, tapi kita bagi sumbangan begitu. Allahumma salli ala Muhammad. Kenal Allah bukanlah sekadar mengetahui namanya dan sifatnya. Kenal Allah ni, kata Imam Nawawi, bukan sekadar tahu nama dan sifat dia. Baca boleh mengapa, buat nyanyi, nas'aluka ya nas'aluka man. Tak ingat apa dia? Orang arkan buat nyanyi tu, nas'aluka Allah. Tak ingat lagu nasyid 99 nama Allah tu. Tak ingat apa? Bukan sekadar itu kita kenal Allah, tetapi wajiblah ingat serta sanggup berkhidmat kepadanya. Ni payah ni. Tetapi wajiblah ingat serta sanggup berkhidmat kepadanya, yakni kepada Allah, memenuhi tuntutannya pada masa lapang, semasa hidup dalam keadaan menyenangkan badan, hati dan fikiran. Maknanya kita sihat tu badan, kepala tak serabut, hati tak saru. Maknanya tak, badan sihat, kepala pemikiran tak serabut, tak, hati tak saru. Ketika itu kita juga sanggup berkhidmat dan penuhi tuntutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukanlah pula ingatan itu hanya pada masa susah, semasa ditimpa kesusahan dan kesengsaraan sahaja, sebagaimana yang pernah berlaku dalam kalangan orang ramai
di mana terdapat orang yang tergesa-gesa mengerjakan ibadah atau zikrullah dan berdoa atau berjanji dan bernazar akan menjadi orang yang taat seandainya dia dilaksanakan dari kesusahan itu, dilepaskan daripada kesusahan itu. Dia orang biasa tak? Biasa nak paksa maknanya bernazar tak? Nak paksa benda, nak minta kerja, nak interview, anak kalau boleh kerja ni nak sembelih kambing, maknanya nazar tak? Bila susah susah baru bernazar, baru berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu anak contoh dulu, awal-awal dulu anak kata benda, anak kata bila kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita baca Quran, kita baca Quran bila? Kita baca Quran ialah bila susuk diatu. Nah, bila baca Quran, bila kita baca Quran bila usik dihantu. Gitu. Dah. Duduk rumah relax bunyi ketuk itu. Pintu depan bunyi. Kita pun buka pintu depan. Ada orang. Dah. Apa dia pula mari malam-malam. Masuk balik orang tamu, bunyi pintu belakang pula. Pintu belakang pula. Dia buka pintu belakang. Tak ada juga. Sudah. Apa dia pula? Masuk balik kanan pula. Tok. Buka tak ada juga. Mari tegang bulu rama dah. Diri dah tegak bulu rama dekat ni. Dah. Duduk balik kiri pula. Tok. Allahu la ilaha illa al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Senapah baca. Tiup. Dah. Kita baca Quran bila susuk dia hantu. Baru baca Quran. Allahu Akbar. Masa senang dah. Tengok TV relax je. Tak. Allahumma salli ala Muhammad. Ini biasa. Ini kebiasaan manusia. Kata Imam Nawawi, ini ialah benda yang berlaku kepada orang ramai, di mana terdapat orang yang tergesa-gesa atau bergesa-gesa mengerjakan ibadah. Kena musibah, payah ajak semayang lu. Allahu Akbar. Ya Allah Tuhanku, lepaslah ya Allah daripada mara bahaya ni ya Allah, kecelakaan ni ya Allah. Berdoa kepada Allah Ta'ala, khusyuk. Allahu Akbar. Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iya. Ana masa duduk Kuala Lumpur dulu, arwah isteri ni ada barang kemah. Orang buka tingkap rumah Ana tu, nako tu dekat betul nyelok tu, dia boleh ada patah pecah macam itu. Tolak je boleh buka daun tu. Tidur situ dia kait beg. Dia kait beg je. Habis dekat dengan 30,000 barang kemah. Nangis kering. Dia cari orang tu, cari orang ni, jumpa searonding. Lepas tu cari, dia kata cari rotan tu ukur sama tinggi dengan berdiri ke mata ni. Kita berdiri, ambil rotan tu, baca solat ajak, baca biar siapa mari orang bayang tu agak dekat bahang tu. Dia kena pesan anak-anak lah. Pesan anak-anak lu jangan mari bahang dan anak-anak. Dah, maknanya gitu. Anak buat, mari mikir. Aku tiap-tiap malam semayang. Pasal apa? Hilang kat 30,000. Dah, sebelum ni tak semayang pun malam ni. Berarti tak semayang. Allahu Akbar. Tak kena juga. Tak berarti. Tak kena juga. Nak khabar apa? Nak khabar bila tipu musibah, cari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bantu kita ketika susah? Kerana masa senang itu dah ingat pun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Itulah yang berlaku kepada orang ramai, kata Imam An-Nawawi. Dan berdoa atau berjanji atau bernazar akan menjadi orang yang taat seandainya dia dilepaskan daripada kesusahan itu. Ini bukanlah dinamakan orang yang kenal Allah
menurut yang dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang yang teratuk baru tengadah, terperak baru berdoa. Dah, perak kena barulah Allah. Orang ni kata Imam Nawawi bukanlah orang yang kenal betul-betul Allah Subhanahu wa taala menurut yang dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikehendakinya ialah mengingati Allah, mengenalnya, mematuhinya, menghormatinya pada masa lapang dan senang, supaya ia mengingati dan mengenalnya serta menolongnya pada masa susah dan sempit. Begitu. Dah, kita bila cerdik mikir, dah bila belajar cerdik, berasa cerdik cakap, lari daripada apa yang Allah Subhanahu taala nak. Allahu akbar. Kenapa kita perlu haramkan arak? Dia main mikir soal lagu tu. Kenapa kita perlu haramkan arak? Adakah arak itu menghalang daripada kemajuan? Jepun mabuk arak maju. Amerika arak penuh maju. Kita kau dak minum arak dak maju-maju pun. Dia main lagu tu. Tak? Pasal apa? Pasal cerdik ingat ni. Pelajar cerdik ni dia tak mikir, tak baca apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Allahu akbar. Tuan. Maju benda Australia, New Zealand. New Zealand tu maju tapi orang telanjang tengah bandar. Tengah bandar orang telanjang pula. Maju ke telanjang pula? Orang maju tak telanjang. Orang maju dia pakai berpakaian. Orang asli baru tak pakai pakaian maknanya. Dah. Jadi dia mikir terbalik, balik mikir. Pasal apa? Pasal cerdik dah lalu. Jadi orang ni kalau kena benda baru ingat. Oh my god. Tolong doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baguslah maknanya. Dah, masa susah tu kena cari Allah, baguslah daripada langsung nak cari. Dah, tapi bagaimana Allah nak bantu keadaannya ketika kita cari Allah ketika susah sahaja, dan masa senang lupa Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya mengenal Allah pada masa senang dalam kehidupan amatlah sukar. Ini statement daripada Imam Nawawi. Sebenarnya mengenal Allah pada masa senang dalam kehidupan amatlah sukar. Susah nak kenal Allah pada masa kita senang. Pada masa kita ada kuasa, pada masa kita ada pangkat, pada masa kita kaya, pada masa kita sehat. Ujian. Orang yang ada power, ada power, dia akan buat anak buah dia ni macam tunggu kayu. Ini benda-benda yang wallahu a'lam bissawab. Member nak mari ambil gaji, kerja separuh mati, baru pun nak mari ambil gaji. Oleh kerana kita bos, toke, duduk minum air sembang. Member duduk sekerat hari dah atas kursi tunggu gaji. Boh, nak tak duit gaji boh. Okey tu sekerat hari duduk sembang, duduk minum air teh dulu, tengok internet dulu. Member tu nak balik, anak-anak lapar. Nampak tak? Dia buat payah. Beri Syekh, beri. Dia mari minta gaji, beri, ambil. Tak boleh. Wan ni kerja 2 hari nak gaji dah ni. Tak boleh. Khabar tu terang, dia balik dulu. Ni duk tunggu congok itu. Ni. Bila ada kuasa. Lepas tu bila kita jatuh, dia kata benda, padang muka mapuh roh, dia kata. Bila kita jatuh, dia kutuk lalu. Ni sama sangat hari tu. Masa senang banyak orang.
Tu manusia. Tapi Allah tidak begitu. Allah maksud kita ingat kepada dia. Itu dia. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana seorang dalam suasana hidup yang seperti itu terlampau banyak dipengaruhi oleh hal yang bermacam-macam, pangkat, kedudukan, wang ringgit dan sebagainya, hingga tidak ada pula waktunya untuk menghadap Tuhannya. Allahu Akbar. Sibuk itu. Tak sibuk. Tak kenung tak sibuk. Kadang baca Quran langsung. Tak. Masa PKP boleh baca Quran. Tak lagi mana ni, tak lagi gerak. Nak keluar tak boleh. Baca Quran duduk rumah. Bila hilang PKP, dah PKPP mari boleh keluar. Kurang dah baca Quran. Allahu Akbar. Tak. Sebab tu maknanya orang hari tu pakai peliti ayam je. Pakai peliti ayam je. Buka lek. Boleh baca Quran. Hari ni tekan suih nyala habis. Terang-nerang macam siang hari. Dah habis baca Quran. Tak. Suasana kita gini. Allahu Akbar. Yang demikian jadilah ia orang yang cuai lagi lalai. Yang dikatakan cuai lagi lalai. Memandang kesukaran inilah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mengingati dan mengenal Allah secara sungguh-sungguh di masa senang dan lapang, dan tidak di masa susah dan sempit. Sebab di masa itu seseorang tentu hendak mengenalnya, yakni mengenal Allah, oleh ketiadaan harapannya kepada yang lain. Tak ada dah lain melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dah wang ringgit tak ada dah, kawan teman sahabat anda tak ada dah, harta benda hilang belaka dah, tak ada dah, melainkan balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu memang dah biasa dah. Dah biasa dah. Dah manusia memang gitu. Hilang hak lain, dicari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hak lain, tak apa kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar wal iyaz billah. Dah. Allah buat contoh dalam Quran banyak. Khususnya orang Kelau. Orang Kelau. Noh gilau noh. Gilau noh kita tak ada harapan langsung dah, melainkan hanya kepada Allah je. Bok kita pun tak boleh harap dah. Dah, yang mari gelombang ni, kok kiri, kok kanan, kok depan ni. Pucak pas gigi. Gigi pucak dah. Pas gigi pucak. Allahu Akbar. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, nyu, ya Allah, ya Allah. Sampai darat kerah je. Tak ingat dah. Pijak darat kerah je. Kagah lalu cakap. Cakap agak lalu. Allah sebut dalam Quran tu perumpamaan itu. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Bila mereka dilambung ambak, da'awullah, mereka doa kepada Allah Taala, mukhlisina lahuddin, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai darat je, dah izahum, mereka tidur menjadi terbalik, lupa Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi apakah dia akan berjaya dan mendapat harapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Soalannya, bila manusia itu tak ada dah hak lain, cari Allah Subhanahu wa taala, yang keadaan dia bila ada hak lain, lupa Allah Subhanahu wa taala, ketika dicari Allah itu, adakah berjaya untuk mendapat harapannya itu daripada Allah Subhanahu wa taala? Soalan yang diberi oleh Imam An-Nawawi. Wallahu alam. Wallahu alam. Selanjutnya dalam hubungan ini ada baiknya diterangkan hal Nabi Yunus alaihi salam dan Maharaja Fir'aun, musuh Nabi Musa alaihi salam. Dua orang. Nabi Yunus
dimakan oleh ikan. Dalam laut juga, dalam perut ikan. Fir'aun, Maharaja Fir'aun pun dalam laut juga mati. Nabi Yunus adalah orang yang tetap ingat dan kenal Allah pada masa lapang. Doanya diperkenankan waktu dalam kesusahan, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa barang siapa suka akan diperkenankan Allah doanya pada masa kesusahan, maka hendaklah ia membanyakkan doa pada waktu kelapangannya. Nabi kata, kalau kita nak doa kita makbul, diterima Allah pada masa susah, perbanyakkan ingat kepada Allah pada masa kita senang. Kena zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kena banyak ingat kepada Allah. Selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil-sambil bawa kereta, sambil-sambil panah enjin kereta, sambil-sambil gatih basikal. Dan ni orang yang gambar gatih basikal ni. Sambil-sambil gatih basikal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah, 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 Allah. Khilaf pula ulama situ. Mari pula pendapat baru kata kalau Allah, Allah, Allah tu tidak ada makna. Dah. Ada pendapat baru ni. Kalau sebut Allah, 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 Allah. Nabi tak pernah kata gitu. Dia kata, dan tak ada makna. Tak ada makna sebut Allah, Allah, Allah. Wallahu a'lam bissawab. Nak kena kata la ilaha illallah, Allahu akbar. Baru ada makna dia kata. Ana mikir seorang, wallahu a'lam bissawab lah. Bukankah adakah tak ada makna sebut Allah? Sebut Allah tak ada makna ke? Allah, Allah tak ada makna. Keju, keju. Allah, keju. Patutnya Allahu akbar. Orang kata gitu, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak boleh kata Allah saja, tak ada makna. Bagi pandangan dia lah maknanya. Mana mau? Dah. Kita orang Melayu tak? Kita orang Melayu mudah ambil singkat. Kita orang Melayu ni mudah ambil singkat. Ambil singkat. Nak kata contoh apa? Tak. Kita mudah ambil, tak ambil habis, singkat je. Abdullah nama, Abdullah panggil Dalah. Dah. Abdullah suami, Abdullah hamba Allah panggil Dalah. Munafiqan Dalah. Dalah tu. Dah. Apakah Dalah tu bukan Abdullah? Abdullah ah. Dah. Lalu Dalah nya buat kok nya Dalah nya sombong panggil ya awak tak panggil Dalah, panggillah Abdullah. Kena ajar pada awak pula gitu baru jadi. Nah, kena ajar pada awak Abdullah ya gitu. Nah, Abdullah ya Dalah buat kerah ya. Nak kena start balik. Orang Melayu kita ni nak start balik barulah jadi. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Bagi ana masih lagi zikrullah. Masih lagi zikrullah. Kenapa? Sebab uruf orang Melayu dia gitu. Uruf orang Melayu ni Allah, 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 Allah. Bila tak kata Allah, bila kata ahad, 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 ahad. Bila dia kata ahad, ketika dia seksa ahad, 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 ahad je. Sepatutnya dia kata Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Maknanya orang Arab pun ambil sekerat juga. Ahad, ahad, ahad. Ayat penuh dia bukan ahad. Ayat penuh dia Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Itu. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam.
Dah molek mana? Molek lah betul lah. Allahu akbar lah. Molek Allahu akbar. La ilaha illallah. Kita nak berzikir tu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sama maknanya. Tapi masa tu Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Maknanya kalau wallahu alam. Sebaik-baiknya kita penuhkan ayat dia. Tapi tak boleh kata orang yang sebut Allah tu tak ada makna. Anda tak setuju? Tak ada makna. Wallahu alam. Jadi Nabi Yunus alaihissalam ni senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya diperkenankan waktu susah. Sebab itu Nabi kata, barang siapa yang nak doanya diperkenankan, maka hendaklah dia banyak berdoa pada masa senang. Banyak ingat kepada Allah pada masa senang. Menurut keterangan yang dikeluarkan oleh Abu Hatim dan lainnya dari riwayat Abu Yazid Az-Rafashi dari Anas, bahawa apabila Nabi Yunus berada dalam perut ikan, maka berkatalah malaikat, "Hai Tuhanku, inilah saudara orang yang sudah terkenal dari negeri yang jauh. Wahai Tuhanku, inilah saudara orang yang sudah terkenal dari negeri yang jauh." Malaikat kata, bila Nabi Yunus dalam perut ikan tu, malaikat kata, "Ning saudara ni hak terkenal dah daripada negeri jauh tu." Mana malaikat kenal dah Nabi Yunus alaihissalam. Kenapa? Kerana banyaknya zikir dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah kepadanya, "Tidakkah kamu kenal dia?" Berkata malaikat lagi, "Siapakah orangnya?" "Itulah dia hamba-Ku Yunus." Demikian jawapan Allah kepadanya. Bukan. Maknanya malaikat tak kenal. Malaikat tak kenal Nabi Yunus. "Hai Tuhanku, ini saudara orang yang sudah terkenal dari negeri yang jauh." Tahu terkenal, tapi tak kenal siapa dia. Allah berfirman, "Tidakkah kamu kenal dia?" Kenal tak dia? Kata malaikat, "Siapa dia orang tu?" Tak kenal ni. Tak, siapakah orang itu? Orangnya. Maka Allah kata, "Itulah dia hamba-Ku Yunus." Poinnya ialah Allah kenal Nabi Yunus. Maknanya sebab apa? Sebab Nabi Yunus kenal Allah pada masa senang. Setelah itu malaikat bertanya, "Hamba engkau Yunus yang amalannya senantiasa diangkat dan diterima dan doanya selalu diperkenankan?" Gitu. Mana hamba-Mu Nabi Yunus, hak amalan dia tu diangkat dan diterima dan doa dia selalu diperkenankan. Nak confirm lagi. Jawab Allah Subhanahu wa taala, "Ya." Kata malaikat, "Kalau begitu, hai Tuhanku, tidaklah engkau kasihi orang yang telah bersikap demikian itu dan engkau lepaskan dia dari kesusahannya?" Jawab Allah, "Ya." Lalu dilepaskan Nabi Yunus dan diselamatkan dia berkat dari banyak baktinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh Nabi Yunus alaihissalam, dia telang di ikan. Nabi Yunus ni ialah dia mengajuk, dia berdakwah pada kaum dia. Dia berdakwah kaum dia tak terima. Jadi akhirnya Nabi Yunus ni ambil rasa hati, lari tinggal kampung tu, naik atas kapal tabuk, naik bot pula nak tenggelam bot tu. Kata nakhoda, kita kena buang seorang. Nak buang siapa dia? Akhirnya kena undi kali pertama kena Nabi Yunus.
Undi kedua Nabi Yunus juga. Undi ketiga Nabi Yunus juga. Akhirnya campak ke laut dan telang di ikan. Jadi pengajarannya ialah dalam agama ni tak boleh kita nak kena khabar je. Walaupun orang tak suka guana pun kena khabar je. Itu dia. Soal orang terima soal dia. Soal kita kena beritahu. Allahu Akbar. Oleh kerana dia banyak berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah selamatkan dia walaupun telang dalam perut ikan. Allahu Akbar. Kena isang ikan tu pun tak urut dah kita. Dah, kena tulang isang tu. Allahu Akbar. Inilah yang dihikayatkan dalam Al-Quran, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'asun fanabaznahu bil ara' wa huwa saqim. Surah As-Saff ayat 143 145. Maka sekiranya tidak ia ya Nabi Yunus dari mereka yang banyak bertasbih, yakni menyebut Allah, nescaya tinggallah Nabi Yunus itu dalam perut ikan hingga hari manusia dibangkitkan nanti, hari kiamat. Lalu kami campakkan dia di tanah kosong dalam keadaan sakit. Sakit jugalah, kena telan ikan maknanya. Imam Nawawi dalam menghuraikan hadis ini bawa dua contoh. Contoh yang pertama, Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan ditelang dalam perut ikan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab masa senang dia banyak zikir kepada Allah Taala. Berbeza dengan apa yang berlaku kepada Fir'aun. Fir'aun masa nak tenggelam dalam laut Qalzum tu, dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dia beriman kepada Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Surah Yunus ayat 91. Surah Yunus juga. Ayatnya surah Yunus. Cerita surah Yunus tu diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perut ikan dan laut. Fir'aun dalam laut je. Dan dicerita kisah Fir'aun ni dalam surah Yunus. Dua orang yang berbeza. Satu Nabi yang berzikir, bertasbih kepada Allah Taala pada masa senang, masa susah Allah selamat dia. Fir'aun jahat, zalim, kufur ketika senang. Ketika susah, ingat mengaku beriman kepada Allah, Allah biarkan tenggelam mati dia. Al-an, sekarang ni, waqad asaita, sebelum ni kamu telah melakukan maksiat, wa kunta minal mufsidin, dan kamu daripada orang-orang yang banyak membuat kerosakan. Dan kerana itu keimanannya tidaklah diterima sesekali disebabkan sudah terpaksa, sedang masa untuk membuktikannya tidak pula ada, maka dia mestilah binasa akibat kekufurannya, kekejamannya, penindasannya, pemerasannya dan kebuasannya di masa yang lalu. Itu kata Imam Nawawi, maknanya Allah tak terima keimanan dia pada masa tersuntuk. Gitulah manusia. Cita-cita tewi pun lah. Masa dia jadi raja tu jahat. Cita tewi lah. Jahat. Kezaliman, rogo orang, ambil bini orang, mencuri, rapah harta orang. Bila hero pergi nak bunuh dia, baru minta maaf. Minta maaf. Masa tu hero tu baik lagi, nak maaf lagi. Bila pusing belakang, matikan, orang lain tembak mati. Tak cerita. Allahu Akbar. Allah tak terima. Pengajaran yang kita boleh ambil malam ni ialah, kalaulah kita nak doa kita ketika susah kita, dan pastinya akan datang masa susah untuk kita manusia ni, kita kena banyak ingat dan berzikir, bertasbih kepada Allah sekarang ni, pada masa kita senang.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Sambung bulan depan pula insya-Allah petunjuknya. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.